الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Muka surat 25. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn al-Hanbal radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal fi qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yanzilu ila sama'id dunya au inna Allaha yura fil qiyamah. Ini kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Siapakah Imam Ahmad? Iaitu pengasas kepada mazhab Hanbali. Dia adalah merupakan anak murid kepada siapa? Imam Syafi'i. Jadi sebelum kita lanjutkan perbahasan ataupun perbincangan, cuba tengok tarikh kelahiran dan kewafatan imam yang empat. Cuba tengok, pelajar-pelajar boleh catat, boleh tulis. Imam Abu Hanifah, nama dia Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 80 Hijrah. Lahir pada tahun 80 Hijrah. Wafat pada tahun 150 Hijrah. Wafat pada tahun 150 Hijrah. Yang keduanya Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijrah. Lahir pada tahun 93 Hijrah. Wafat pada tahun 179. Wafat pada tahun 179 Hijrah. Imam Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i. Dia lahir pada tahun 100, Imam Syafi'i kita lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, lahir pada tahun 164 Hijrah. 164 Hijrah. Wafat pada tahun 241. Wafat pada tahun 241. Dia adalah merupakan imam yang terakhir meninggal dunia daripada kalangan imam yang empat. Okey, Imam Abu Hasan Asy'ari pula lahir pada tahun 260 Hijrah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijrah dan wafat pada tahun 324 Hijrah. Admin boleh tulis tarikh ni, baru masukkan dalam Facebook untuk kita buat perbandingan. Adakah imam yang empat itu bermazhab Asy'ariyah? Cuba sahabat-sahabat, saudara-saudara lihat tarikh kewafatan imam yang empat dan tarikh munculnya, lahirnya Abu Hasan Asy'ari.
Jadi sempat tak imam yang empat ini berguru dengan Abu Hasan Asy'ari ataupun mengambil akidah dia? Cuba tengok tarikh tu. Daripada kalangan imam yang empat itu, ada tak daripada kalangan mereka yang sempat sezaman dengan Abu Hasan Al-Asy'ari? Ada tak? Maknanya semua imam-imam ini tak sezaman. Bahkan empat imam ini wafat terlebih dahulu sebelum lahirnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari bukan dia lahir-lahir, dia terus menulis kitab. Mesti dia belajar dulu beberapa tahun. Dah dia dewasa, barulah dia tulis kitab. Barulah dia kemukakan pandangan-pandangan tentang akidah khalaf. Jadi secara kesimpulan, empat imam ini bukan Asy'ariyah. Empat imam ini Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi tidak berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Jadi mereka berpegang dengan akidah apa? Pegang dengan akidah salaf. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak berpegang dengan Asy'ariyah ke ataupun akidah salaf. Kerana imam-imam yang besar sendiri pun tidak berpegang dengan akidah khalaf. Mereka pegang kepada akidah salaf. Sebab itu kita tengok, keempat-empat imam ini, bila bertemu dengan ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, mereka isbat. Bukan mereka takwil. Mereka isbat makna ayat dan mereka tafwid kafiat. Tafwid makna serah. Isbat tangan, muka, istawa atas arash, mereka isbat. Cuma yang mereka tafwid iaitu berserah, serah kepada Allah, iaitu kafiat. Kafiat tentang ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat. Jadi Imam Ahmad kata, fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi SAW, Inna Allaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, di dalam Muslim, dan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Au inna Allaha yura fil qiyamah. Ataupun hadis menyebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Maka boleh lihat. Jadi kita lihat Allah Ta'ala ni mengikut ulama salaf ini, macam mana kita lihat? Dia lihat dengan dalam mimpi ke, khayalan ke, ataupun dengan mata? Lihat dengan apa? Lihat dengan mata kepala lah. Itulah merupakan salah satu daripada nikmat yang besar. Nikmat yang paling besar melihat Allah. Bukan masuk syurga. Sebab masuk syurga pun atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang paling besar melihat Allah. Bukan melihat dalam mimpi ataupun dalam tidur. Jadi bila melihat dalam keadaan jaga dengan mata kepala, mestilah ada arah. Mestilah ada di sesuatu arah. Nampak? Jadi kita nak faham macam mana nampak Allah Ta'ala ni. Serahlah kepada Allah. Allah Ta'ala yang menentukan orang beriman boleh melihat dia. Nak lihat macam mana. Yang tu serah kepada Allah. Kerana yang menyebut tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah datang daripada lidah Nabi SAW sendiri. Bukan satu rekaan daripada orang. Jadi turun ke tu, kalau turun macam mana? Imam Ahmad berpegang turunnya Allah, bukan turunnya rahmat Allah ataupun turunnya malaikat Allah.
Bagi ulama-ulama khalaf, mereka kata turunnya rahmat ataupun turunnya malaikat. Turunnya malaikat Allah ataupun turunnya rahmat Allah. Ada perkataan yang mahzuf. Perkataan yang dibuang. Yanzilu ila sama'id dunya. Turun tu maknanya turunnya malaikat ataupun turun rahmat. Tapi bagi ulama-ulama salaf yang berpegang kepada akidah salaf, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi, mereka kata turun memang turun betul, Allah Ta'ala yang turun. Mereka isbat makna turun. Tetapi mereka serahkan kafiat turun tu macam mana. Ada orang bertanya, bila kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia, jadi aras tu kosong daripada Allah Ta'ala. Itu soalan-soalan yang timbul dalam pemikiran. Di dalam pemikiran mereka untuk menafikan sifat Allah ataupun mesti nak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ni mesti nak palingkan daripada makna asal kepada makna yang lain daripada makna yang dikehendaki oleh Allah, yakni dengan maksud mentakwilkan. Macam mana? Bila Allah Ta'ala turun, langit di atas arah tu Allah Ta'ala kosong? Tak ada. Arah tu kosong daripada Allah. Sedangkan orang salaf sebut Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Okey, kita tanya balik soalan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil pada setiap tahun. Contohnya, malam yang ganjil di Malaysia turun 23, malam 23. Di Saudi malam bila? Dia mesti malam yang ganjil. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di Amerika tarikh tak sama, Saudi tak sama, Jordan tak sama. Macam mana? Bagaimana turunnya Lailatul Qadar? Dia turun sekali ya. Kalau dah Malaysia dah dapat Lailatul Qadar, diturunkan Lailatul Qadar, negara-negara lain macam mana? Yang tarikh tak sama. Tarikh bukan sama. Yang ni mereka boleh terima tanpa persoalan, tanpa kemusykilan, tanpa bakangan. Yang tu serah kepada Allah. Allah Ta'ala kata macam tu, kita terima. Begitu juga kata Allah Ta'ala turun macam mana, tak perlu ditanya. Yang kita wajib, kita terima sahaja penghabaran, maklumat-maklumat. Sama ada maklumat itu datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadis Nabi. Jadi tak perlu tanya lah. Begitu juga disebut di dalam hadis yang sahih, melihat Allah. Serah kepada Allah, lihat macam mana. Kenapa kita nak pening kepala, nak bedah siasat, kita nak fikir sampai pecah kepala macam mana melihat Allah Ta'ala ni. Lalu mereka buatlah andaian-andaian. Buat bukan daripada arah, bukan berada di arah ataupun tempat-tempat yang tertentu, kerana nak menafikan, nak menolak tempat itu. Kalau datang daripada arah tempat tertentu, maknanya tempat makhluk. Arah tu makhluk. Dia tak boleh terima sampai ke sudah. Sampai ke sudah, dia tak boleh terima. Jadi kalau tengok dengan mata kepala, mesti ada arah. Mesti ada arah. Mesti ada tempat yang kita tengok itu ada cahaya. Kalau dalam gelap, macam mana kita nak nampak? Sebab disebut melihat dengan mata kepala, bukan dengan mimpi. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat itu semua. Tetapi orang yang belajar akidah berdasarkan akidah falsafah ataupun ilmu kalam ini, sejauh mana sesuatu ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan akal mereka, sejauh itulah mereka akan tolak. Mereka kata tashbih ataupun tajsim, mumasilah, menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Sebab akal tak boleh terima. Kok mana pun mestilah diterima oleh akal, barulah kebenaran itu berlaku ataupun terbukti. Maksudnya, kalau selagi mana akal tak terima, benda tu salah. Benar salah berdasarkan kepada akal, berdasarkan kepada logik. Walaupun berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Walaupun disebut dalam Al-Quran. Quran tu terang lah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Jadi golongan ini ragu juga. Tak boleh faham macam tu. Walaupun disebut dalam hadis-hadis yang sahih, tak boleh faham macam tu. Mesti kena takwil. Sebab apa? Kalau takwil baru sesuai dengan akal, baru sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak, tak sesuai. Jadi golongan ulama-ulama salaf tidak.
Mereka tidak mentakwilkan. Kita tidak menafikan di dalam perbahasan ulama dalam bab akidah ini apabila bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ulama bahagi dua pendapat. Sama ada pendapat yang maknanya kita pegang kepada zahir ayat, iaitu golongan salaf, ataupun takwil. Takwil sesuai dengan bahasa Arab boleh diterima. Macam takwil ya ditakwilkan dengan kudrah, boleh, sesuai. Kalau kita mempelajari kitab-kitab usul fiqh, kita pelajari dan kita baca, kita buat kajian berdasarkan kitab-kitab usul fiqh ini, ulama tentang ayat mutasyabihat terbagi kepada dua golongan. Ada golongan takwil. Tidak salah takwil. Cuma bagi golongan yang berpegang kepada takwil, dia jangan menafikan golongan yang berpegang kepada zahir ayat tanpa takwil. Sebab ulama-ulama salaf memang berpegang begitu, dan begitu jugalah pendirian dan juga pegangan imam yang empat. Tadi ayat yang pertama, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, yang kedua dilihat pada hari kiamat. Wa ma ashbaha hadhil ahadith, dan sesuatu yang menyerupai hadis-hadis, yang menyerupai hadis-hadis Nabi. Selain daripada hadis-hadis inilah, apa-apa hadis pun yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Wa nusaddiqu biha. Imam Ahmad kata apa? Kami membenarkan, mengiyakan, maknanya kami menerima. Bila kaifin, tanpa kafiat. Bukanlah kata melihat Allah Ta'ala ni kafiat dia begini-begini. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kafiat ataupun caranya begini-begini, tak ada sebut. Turun-turun lah. Melihat-melihat, serah kepada Allah. Allah Ta'ala yang mengetahui. Dia kata macam tu, kita terima. Wala ma'nan naruddu syai'an minha, dan tidak ada makna yang kami tolak sesuatu daripadanya. Maknanya ambil makna lain. Kalau turun, bukan turun Allah, turun rahmat, turun malaikat. Tak, kami terima apa yang sahaja yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun, dan kami mengetahui sesungguhnya apa sahaja yang telah membawa akannya oleh Rasul, semuanya benar, bukan salah. Apa yang Nabi bawa semua betul, semua benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tak tolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah yang beritahu, bukan kita pandai-pandai reka sendiri, buat andaian sendiri. Rasulullah yang beritahu. Wala nasifullaha, dan kami tidak mensifatkan Allah. Mensifatkan, menceritakan, menghuraikan, menyebut, tidak mensifatkan Allah bi aktsari mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayatin. Kami tidak mensifatkan, kami tak menyebut tentang Allah lebih daripada apa yang Allah Ta'ala sebut. Apa masalah? Kami tidak mensifatkan ataupun menyebut tentang Allah lebih daripada apa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata ada tangan, kami sebut tangan. Allah Ta'ala kata nuzul, kalau Allah Ta'ala kata nuzul, nuzul lah. Ataupun Nabi sebut nuzul, kami pun terima nuzul. Nabi sebut Allah Ta'ala boleh dilihat, kami kata boleh dilihat. Kami tak buat suatu andaian ataupun sebutan lebih daripada apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul. Kami tidak mensifatkan Allah lebih daripada apa yang Allah Ta'ala sifatkan oleh diri dia sendiri terhadap dirinya, dan lebih daripada apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Nabi. Sebab itu kalau kita baca di dalam kitab Sunan Tirmizi, bila menceritakan tentang tangan Allah, disyarahkan oleh Mubarak Puri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Sunan Tirmizi dikarang oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Syarah dia banyak. Di antara syarahnya Al-Mubarak Puri, nama pengarang, di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Dia kata, kalau sekadar menyebut yadun, sam'un, basarun, tidak dinamakan tasybih. Sebut Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, tak dipanggil tasybih. Kalau yang kata tasybih, yadun ka yadin au mislu yadin. Itu tasybih. Tangan seperti tangan-tangan.
Tangan Allah seperti tangan baharu, tangan Allah seperti tangan makhluk. Itu baru tasbih, baru menyerupakan Allah dengan baharu. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar sebagaimana pendengaran makhluk, sebagaimana pendengaran baharu, sebagaimana pendengaran manusia. Yang tu baru tasbih. Kalau sekadar menyebut tangan sahaja, melihat, mendengar, berkata-kata, tidak sekali-kali boleh dianggap sebagai tasbih. Jadi kalau sahabat-sahabat kita ataupun mana-mana golongan yang mengaji Sahih Sunan Tirmizi ini dengan betul, dia faham dengan baik, dia tidak berani membuat satu tuduhan kepada orang lain bila mengatakan Allah Ta'ala itu ada tangan ataupun melihat atas aras dan sebagainya. Tak berani mereka nak menuduh dengan perkataan mujassimah, musyabbihah ataupun mumathilah. Tak berani nak tuduh macam tu. Kita dah ulang banyak kali dah kan. Alhamdulillah di Malaysia ni tak ada orang lah. Selama mana yang kita tahu, sama ada daripada golongan Asy'ariyah yang berpegang dengan akidah khalaf ataupun daripada golongan Salafi yang berpegang dengan akidah salaf, tidak ada seorang pun, mana-mana individu daripada dua kumpulan ini yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala serupa dengan baharu. Tak ada. Khalaf ke, salaf ke, Asy'ariyah ke, orang pondok ke, orang Salafi ke, Wahabi ke. Wahabi ni tak ada, tapi orang labelkan Salafi ini Wahabi. Tak ada daripada kalangan mereka ini dua kumpulan, dua golongan ini yang menyamakan Allah dengan baharu. Semua orang tahu sebab benda ni benda yang jelas. Kalau ada mana-mana orang yang menyamakan Allah dengan baharu, dia terkeluar daripada Islam. Dia kafir, dia murtad. Kerana walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', fala tadribu lillahil amsal. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Semua orang faham. Cuma kaedah mereka nak mengenal Allah dan kaedah mereka nak mentangzihkan Allah. Apa makna mentangzihkan Allah? Menyucikan Allah, membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat yang baharu, daripada sifat-sifat baharu. Khalaf dia ada kaedah itu sendiri. Adalah alasan-alasan yang tertentu sebab apa mereka letak kaedah macam tu. Adapun salah, memang benda tu datang daripada Nabi, daripada sahabat. Terima sahaja ayat mutasyabihat ini tanpa takwil dan juga tidak ta'til, tidak menolak dan tidak tashbih, tidak menyamakan dengan sesuatu yang baru. Kalau kedua-dua pihak ini faham dengan sebenar-benar faham, golongan Asy'ariyah ataupun Khalaf, dia juga dalam waktu yang sama dia mengaji akidah salaf. Golongan Salafi yang berpegang dengan akidah salaf juga mengaji akidah Khalaf. InsyaAllah tak akan berlaku tuduhan di antara satu dengan yang lain. Tidak akan menyesatkan sesama orang Islam, walaupun berbeza di sudut kaedah bagaimana nak mengenali Allah. Jadi selesai masalah lah. Tapi sehingga sekarang tak selesai-selesai. Sebab orang tak boleh terima. Bila berpegang dengan satu aliran, satu manhaj, satu akidah, menolak aliran-aliran yang lain. Puncanya sebab apa? Sebab jahil. Sebab tidak banyak mengkaji. Kalau golongan Khalaf, dia tak baca kitab-kitab salaf. Mereka hanya memahami salaf melalui kitab-kitab Khalaf. Sudah tentu salah. Nak memahami salaf, mesti kena baca kitab-kitab salaf yang dikarang oleh ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama yang berpegang dengan akidah salaf. Walaisa kamitslihi syai'un. Diulang berapa kali dalam kitab kita ni. Malam kita baca, datang lagi ayat ni. Nak ceritakan Allah Ta'ala memang tak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpamanya sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah itu Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Syura ayat 11. Wa naqulu kama qala. Kami sebut sebagaimana yang dia sebut. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, sebagaimana yang Nabi sebut. Kami sebut sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Itu sahaja. Ataupun kami sebut apa yang Nabi sebut. Tentang turunnya Allah ke langit dunia, Nabi sebut. Melihat Allah di hari kiamat, Nabi sebut. Kami sebut sebagaimana yang disebut, itu sahaja. Kalau kita kata sebut ada tangan, Allah Ta'ala atas arasy itu maknanya mujassimah, maka Nabi orang yang pertama mujassimah.
Nabi orang yang pertama mujassimah kalau kata tak boleh sebut tangan. Tak boleh sebut Allah Ta'ala ada tangan. Tapi sifat tangan bukan maknanya anggota tangan, bukan. Maknanya Nabi dululah syirik. Orang yang golongan yang kedua syirik siapa dia? Para sahabat. Para sahabat pun kata macam tu. Maknanya Nabi orang yang pertama mujassimah. Nabi orang yang pertama yang dipanggil musyabbihah. Kalau kata tak boleh sebut sebab disebut oleh Nabi. Jadi kena faham, kena hati-hati untuk membuat tuduhan kepada golongan pihak yang tak sama sealiran dengan kita. Wa naqulu kama qala. Kami sebut sebagaimana yang dia kata. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kata. Wa nasifu bima wasafa bihi nafsuhu. Kami sifatkan sebagaimana yang Allah Ta'ala sifat pada diri dia sendiri. Sekadar tu je. Kami tak lebih daripada apa yang disebut oleh Allah. Dan kami tak lebih daripada apa yang disebut oleh Nabi. Sekadar tu je. Wala nata'adda dhalik. Kami tidak melampaui yang demikian itu. Tak lebih, tak kurang lebih. Sekadar tu je lah. Sekadar sebut. Takkan sebut pun tak boleh. Tak boleh sebut. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Kami sebut sekadar sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Tidak lebih daripada itu. Tak mana kata salah, tak mana syirik, tak mana mujassimah, tak mana musyabbihah. Sebenarnya tak ada ruang untuk dikatakan musyabbihah ataupun mujassimah. Wala yablughuhu wasful wasifin. Dan kami tidak mensifatkan akan Allah Ta'ala itu sebagaimana mensifatkan oleh orang-orang yang mensifatkan Allah. Maknanya kita tak sebut. Kalau orang lain sebut Allah Ta'ala begini-begini, kami tak kata lagu tu. Kalau ada golongan mujassimah, musyabbihah sebut Allah Ta'ala begini-begini, kami tak sebut. Itu golongan mujassimah. Itu golongan musyabbihah, kami tak kata macam tu. Kalau ada di kalangan orang kata begitu, maknanya kami tak sebut. Dan wala yablughuhul wasful wasifin, tidak sampai akan Allah Ta'ala itu oleh sebutan akan orang yang sebut. Maksudnya macam mana? Sebutlah macam mana pun, ceritalah macam mana pun tentang Allah, tak betul. Sebab tak nampak. Bukan susah nak faham. Kalau ada mana-mana orang yang mensifatkan, yang menyebut tentang diri Allah Ta'ala begini, tak betul. Tak sampai. Macam mana kita nak lebih daripada tu? Nabi yang naik ke langit, tengoklah Allah Ta'ala, dia tak sebut. Tak boleh nak sebut. Sebab mukhalafah. Kalau ada orang sebut, tak betul. Tak bolehlah datang lintasan di dalam pemikiran Allah Ta'ala begini. Itu baru. Bila Allah Ta'ala qadim, memang tak boleh nak sebut lah. Nu'minu bil Quran. Kami beriman dengan Quran. Kami beriman nu'minu bil Qur'ani kullihi. Kami beriman dengan semua ayat Quran. Bukan sebahagian ayat terima, sebahagian ayat tak terima. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu beriman sebahagian daripada isi yang terkandung di dalam kitab dan tolak sebahagian yang lain? Jadi kita kena terima semua. Ayat mutasyabihat ke, ayat muhkamat ke, kena terima. Dia kata muhkamihi wa mutasyabihi. Sama ada ayat muhkam. Apa makna ayat muhkam? Ayat yang jelas, terang, senang faham. Terang maksud dia. Adapun ayat mutasyabihat, tak jelas maksud dia. Semua kami beriman. Muhkamat ataupun mutasyabihat, semua kami beriman. Tetapi tentang ayat yang selalu disebut tentang ayat-ayat mutasyabihat itu seperti Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, tentang ayat tangan, tentang wajah Allah yang disebut dalam Al-Quran itu, sebahagian ulama aja kata ayat itu ayat mutasyabihat. Sebahagian ulama-ulama tafsir kata itu bukan ayat mutasyabihat, itu muhkam. Kami faham dengan jelas. Sebab tu nak kena faham ayat mutasyabihat ini dengan lebih luas, lebih mendalam. Jadi perlukan kepada bacaan yang luas. Sebagian ulama kata masalah tangan, mata, Allah Ta'ala istawa ta'ala bukan ayat mutasyabihat. Itu ayat muhkam, jelas bagi kami, jelas. Yang dikatakan pula ayat mutasyabihat itu yakni huruful muqatta'ah fi awalis suwar
Huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Ha, Mim, Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Tu, yang tu. Bagi sebahagian. Bagi sebahagian ulama tafsir kata, yang tu baru mutasyabihat. Adapun ayat istawa, ayat ya itu bukan mutasyabihat. Itu jelas bagi kami. Tang tu pun khilaf ulama. Jadi kita nak bergaduh apa tuan-tuan? Duk bergaduh pening ni sebab kita tak ada maklumat. Cetek maklumat. Sebab tu kita bergaduh. Kalau kita faham ayat-ayat Quran dengan jelas tentang perselisihan, perbezaan para ulama, kita boleh berlapang dada sebenarnya. Kalau kita faham. Ya, jadi kita nak bergaduh ni kerana tak faham. Sebab tu tak boleh berlapang dada. Kita rasa apa yang kita pegang tu saja yang betul. Hak lain salah. Seolah-olah orang lain tak mengaji. Orang lain tak jumpa dalil. Orang lain tak jumpa dalil dalam kitab, tak jumpa hujah, tak jumpa kitab. Kita je mengaji. Yang tu jadi masalah. Saling menyesatkan kerana kita rasa kita saja yang mengaji. Kita saja yang baca kitab. Kita saja pandai. Kita saja yang reti. Sebenarnya orang lain pun mengaji macam kita juga. Kalau faham kedua-dua aliran ini, insya-Allah maknanya kita tidak berbalah di dalam masalah furu' kepada akidah. Tapi alhamdulillah ayah ini ramailah yang menghubungi saya nak tanya dalil daripada kitab apa dalilnya, sama ada tafsir ataupun kitab-kitab akidah yang ustaz baca dalam kuliah, dalam ceramah, termasuklah tok-tok guru pondok sendiri. Ada di kalangan mereka yang ikhlas, yang jujur dengan ilmu. Saya pun tunjuk kitab. Alhamdulillah atas selama ni kami tak jumpa. Walaupun ada setengah daripada golongan salafi kata jemu dah saya duk hurai, tidak tahu masalah ni. Masuk Ramadan kita buat darah akidah. Selepas Ramadan pun kita sambung lagi. Sebagian salafi kata jemu dah ustaz, cerita bab lain sama. Tak apalah, mungkin seorang dua jemu sebab dia selalu duk tengok kita hurai benda yang sama. Tapi ada orang lain lagi. Maknanya ada lagi pendengar-pendengar yang baru masuk, baru lihat perbahasan kita, baru dia nampak, oh sebenarnya benda ni tak boleh jadi bergaduh. Benda ni cabang sahaja walaupun bab akidah. Masing-masing mempunyai kaedah di dalam mentazihkan Allah. Nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat baharu. Cuma kaedah berbeza. Tetapi ala kulli hal, akidah salah yang paling tepat, yang paling betul, yang paling senang orang belajar. Buatlah kot mana pun. Kalau kita mengaji akidah khalaf dengan akidah salaf, salah paling senang faham. Di samping fakta dan juga hujahnya paling betul, paling tepat. Nak dibandingkan dengan akidah-akidah falsafah ataupun ahli kalam ini. Salah paling betul. Sebab dia direct daripada Quran dan hadis. Orang yang baru masuk Islam pun mudah faham dengan baik. Daripada perbahasan tentang Allah Ta'ala ni dengan cara penghuraian yang berbelit-belit. Malam Sabtu baru ni saya ada ceramah di satu masjid di kawasan Teluk Intan. Jadi masa lepas ceramah saya mengajar tu, ada seorang yang hadir lebih kurang 20 tahun dulu. Dia pernah mengaji juga akidah melalui cara khalaf ni ataupun sifat 20. Dia belajar, lepas tu dalam majlis yang sama ada orang asli baru masuk Islam. Ada orang asli baru masuk Islam. Lalu Tok Guru ajar macam biasalah. Tok Guru ajar sebagaimana biasa, sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala apa dia? Sifat apa? Wujud. Wujud lawannya apa? Wujud maknanya ada kan? Wujud ada lawan tiada. Lalu orang asli tu tanya Tok Guru tu balik. Sekarang ni wujud ada lawan tiada, mustahil tiada. Sekarang ni saya nak tahu, oh Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Cerita satu je. Ada ke tak ada? Dia tekan macam tu. Kawan saya yang tanya soalan pada malam tu, dia kata saya pun terkejut. Orang asli tak boleh terima mengaji cara macam tu. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada. Sekarang ni cerita betul-betul dia tanya Tok Guru tu. Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Wujud tak ada? Sebut satu je. Jadi orang tak nak pening. Sekarang ni kita kata Allah Ta'ala tu ada. Kalau tak boleh bagi dalil Quran dan hadis, apatah lagi orang baru masuk Islam, kita kata alam ini lah. Takkan alam ni jadi dengan sendiri. Kalau kita boleh baca Quran lagi baguslah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa sampai habis tu. Tapi kalau kita tak tahu Quran, kita cerita logik akal pun boleh. Tapi orang sekarang ni dia nak belajar dengan mudah.
Nak kenal Allah Ta'ala tu dengan tepat, dengan tak nak berbelit-belit. Apatah lagi orang yang baru masuk Islam. Kita nak cerita, nak habis kitab kuning tu, kadang 5 tahun tak habis lagi, 10 tahun tak habis lagi. Dia duk hurai kona sana, sini. Akhirnya, faham tak? Tak faham sampai ke sudah. Tak faham. Kalau dia faham, dia tidaklah menyesatkan orang, taklah menuduh orang Mujassimah. Dia tak faham lah mengaji 20 tahun. Jadi kalau kita belajar akidah secara salaf ini senang faham. Apa sahaja yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang diri dia, kita terima semua. Kita tak sebut lebih daripada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi hilang kekeliruan. Tengok ada kata sini, kalau ada tak sampai pun menyebut tentang Allah, bagi orang-orang yang nak mensifatkan Allah Ta'ala begini-begini, tak sampai. Maknanya tak sampai, tak tercapai dan tak betul pun. Sebab Allah Ta'ala mukhalafah. Nu'minu bil Qur'ani kullihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatih li syana'atin syuni'at. Dia kata kami tidak menghilangkan sifat Allah Ta'ala itu daripada sifat-sifatnya dengan celaan yang dicela. Kalau sebut tangan nanti orang kutuk kita pula. Sebut Allah Ta'ala taharash, nanti orang kata kita Mujassimah pula. Lalu kami pun tak sebut. Tak. Kami sebut juga walaupun ada orang yang mencela. Walaupun ada orang yang menuduh, kami tetap kami sebut juga. Sebab Allah Ta'ala sebut macam tu. Sebab Nabi sebut macam tu. Wala nata'addal Qur'ana wal haditha. Kami tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Tidak lebihlah daripada apa yang disebut dalam Quran dan juga hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalika illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'ani. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaan ataupun sifat yang demikian itu. Maknanya kafiat. Kafiat Allah Ta'ala ni kami tak tahu. Dia sebut macam tu ya. Melainkan dengan membenarkan apa yang disebut oleh Rasul. Kami percaya apa yang Rasul sebut. Rasulullah kata turun lah. Allah Ta'ala turun. Kami pun terima turun. Turun macam mana kami tak tahu. Rasulullah kata Allah Ta'ala boleh dilihat pada hari kiamat. Kami pun terima je lah. Kami tak hurai lebih pada tu. Lihat ni macam ni kami tak tahu. Kami terima aja. Tadi kita sebut ni, kalau kita kata melihat mesti ada arah kan, mesti ada cahaya dan sebagainya. Itu huraian untuk memahamkan golongan orang yang loya buruk. Golongan ahli kalam yang loya buruk. Dia dibuat satu andaian. Macam mana boleh lihat pada hari kiamat? Lihat tidak bertempat. Dia duduk hurai dari bertempat. Sebagaimana dia tak terima Allah Ta'ala ini, maknanya atas daripada arash, sebab dia menganggap itu satu tempat, tapi hari kiamat pun dia tolak. Sedangkan masalah tempat ini ulama-ulama salah tak bahas. Atas arah melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, lihat. Macam mana kami tak tahu. Kami tidak melampaui, melebihi daripada apa yang disebut. Pandangan Imam Syafi'i tentang sifat Allah. Ini imam kita pula, Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini nama dia apa dia? Abu Abdullah Muhammad bin Abu Abdullah tu gelarannya Muhammad bin Idris. Amantu billahi wa bima jaa anillah. Aku beriman dengan Allah dan sesuatu yang datang daripada Allah. Senang dia tengok ulama-ulama kita faham. Ulama-ulama mazhab faham. Apa yang datang daripada Allah, terima sahaja. Ala muradillah, atas murad Allah, atas kehendak Allah. Dia nak maksudkan macam mana tu pulang kat dia. Kami terima je. Dia sebut tangan, sebut muka, sebut datang, terima. Dia nak macam mana ayat tu, serah pada dia. Dia nak macam mana, serah pada dia. Kami terima je apa yang dia sebut. Tak ada pening-pening lah, tak ada nak susah faham. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah. Rasulullah sebut apa tentang Allah? Terima. Rasulullah sebut apa tentang sifat-sifat Allah, kami terima je. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah, dan sesuatu yang datang daripada Rasulullah ala muradi Rasulillah, atas kehendak Rasulullah. Atas kehendak ataupun maksud yang nak disampaikan oleh Rasulullah tu pulang kepada dia. Dia cerita macam tu, kami cerita.
Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.